Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama saya Puan Hajar. Saya bersama Smart Class malam ini untuk meneruskan lagi kelas percuma kita secara live. Okey. Kita mulakan kelas percuma kita pada minggu ini bermula hari Selasa baru ni, iaitu bersama saya. Saya mengajar kelas English untuk Form 1. Kemudian kita ada kelas English Darjah 3 bersama Teacher Syifa. Hari Khamis kita ada kelas Asas Tajwid bersama Ustazah Aliza dan Alhamdulillah semalam sambutan yang juga sangat menggalakkan bersama Cikgu Lo untuk matematik sekolah rendah. Okey, kita teruskan lagi kelas percuma kita pada malam ini dengan Ustaz Mansur. Okey, kita akan adakan pada hari Sabtu, usually kita akan adakan bicara ilmu insya-Allah di mana kita akan jemput speaker ataupun penceramah dari segenap Malaysia untuk berkongsi ilmu di Smart Class. Okey, dan Alhamdulillah pada malam ini Ustaz Mansur dapat meluangkan sedikit masa bersama kita untuk berkongsi tentang adab dan kelebihan menuntut ilmu. Okey. Alright, di sini saya akan jemput Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okey. Lama tak jumpa Ustaz. Sebenarnya saya pernah belajar mengaji dengan Ustaz ni. So susah nak book Ustaz. Sentiasa busy. Alhamdulillah malam ni Ustaz dapat luangkan masa dengan kita dan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik sekalian untuk bersama-sama mendengar sedikit sebanyak ceramah dan juga bicara ilmu dari Ustaz Abu Mansur. Okey, sedikit sebanyak tentang Ustaz ni. Ustaz sekarang bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Alam Shah Putrajaya dan Ustaz juga ialah imam lantikan Jawi ya. Ya, alhamdulillah. Okey. Alright, so memang rezeki kita malam ni alhamdulillah sangat rare opportunity ni untuk dapat masa Ustaz. So marilah kita teruskan sesi bicara ilmu dengan Ustaz. Nanti kita jumpa lepas kelas ya Ustaz? Ya, boleh. Okey, silakan Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahnya, dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dalam perancangan yang kita rancangkan dan Allah aturkan kita dalam rancangan ini dan alhamdulillah kita dapat merealisasikan apa yang kita rancang. So itulah yang sebagai mukadimahnya untuk bicara ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita tangguhkan dulu pengajaran sama ada matematik ke, sains ke, bahasa Korea ke. Dan malam ini kita fokus kepada satu slot yang diberikan kepada saya, iaitu kita akan memperincikan ataupun membicarakan tentang satu fadilat ataupun satu kelebihan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan secara khususnya tajuk yang diberikan kepada saya ini ialah kelebihan orang yang menuntut ilmu dan adab-adab bagi orang yang menuntut ilmu. So dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, ilmu ni merupakan asas ataupun satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita. Dan ini diakui oleh Nabi SAW yang mensabdakan tentang sabdanya
yang Nabi sabda disebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan kepada setiap muslim. Jadi alhamdulillah kita semua ni ditakdirkan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang muslim. Mungkin asbab ibu bapa kita, mungkin asbab itu dah ditetapkan dari azali kita jadi muslim. Dan kalau muslim sahaja memang tidak cukup. Kita kena menjadi seorang muslim yang ditambah dengan mukmin. Tapi kebanyakan ada di kalangan masyarakat kita ni, bila sebut muslim dia dah lepas. Dia rasa dia dah selepas, dia selesa. Tetapi sebenarnya yang betul-betul pada seorang itu dia kena ada muslim dan mukmin. So sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya nak terangkan di sini apakah perbezaan di antara orang muslim dengan mukmin. Secara umum faham muslim itu orang Islam lah. Betul lah, orang Islam itu merupakan muslim. Tetapi adakah orang Islam itu dia mukmin? Tidak semua orang Islam itu mukmin. Tetapi semua orang mukmin itu asasnya pada dasarnya dia merupakan orang Islam. Apa perbezaan di situ? Di situ perbezaannya ialah Muslim ni orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Memadai dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah dikira sebagai Muslim. Tetapi adakah dia seorang mukmin? Dia tak mukmin lagi. Mukmin ni kalau kita nak mudah fahamnya ialah seorang Muslim yang mengamalkan cara hidup Muslim. Contoh, bila sampai bulan Ramadan, dia berpuasa. Tetapi berapa ramai orang Islam, orang Muslim, yang bila sampai Ramadan, dia pun bermulalah gastrik marilah, sakit perut lah, sakit itulah. Itu maknanya orang Islam yang tidak mukmin. Sama juga macam semua Rasul itu Nabi. Tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. Itu contoh yang saya beri supaya kita lebih faham tentang kewajipan kita sebagai seorang Muslim, iaitu menuntut ilmu. Saya sebut tadi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Maknanya dalam kehidupan kita ini, ilmu ini merupakan satu benda yang boleh dikatakan mendamping, yang selalu ada dengan kita. Dan kita seharusnya wajib mencari ilmu demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nak hidup dunia senang, nak hidup dunia aman, nak hidup dunia selesa, itu dengan ilmu. Dan kita kena ingat, kehidupan di akhirat itu lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Maka kita kena bekalkan ataupun persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, sama ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang sini kalau kita hurai berkaitan dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, saya rasa dalam kalangan yang ada bersama kita malam ni boleh jawab apa yang dimaksud dengan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ialah benda yang kewajipan yang mesti dipelajari ataupun yang mesti dikuasai oleh setiap orang Muslim. Contohnya dia kena semayang, dia kena berpuasa, dia kena menunaikan zakat bila mampu, dan dia menunaikan fardu haji bila sampai seru dan dia mampu. Tetapi kalau fardu kifayah, dia hanya boleh melepaskan diri dia jika mana ada di kalangan orang-orang ataupun di sekitar tempat dia tinggal itu dah menguasai ilmu tersebut. Contohnya ialah ilmu ketenteraan, ilmu kedoktoran. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita kena kejam dia. Jangan kita harap kepada orang lain sahaja untuk menguasai ilmu fardu kifayah dengan kita melepaskan diri untuk tidak belajar. Sebab belajar ni bukan benda yang ada masa bermulanya dan ada masa tempoh berakhir. Tak. Dia belajar ni start kita dah boleh mukallaf, boleh membezakan di antara benda yang baik
benda yang buruk, maka di situlah ilmu bermula. Bahkan kalau orang itu mengambil berat tentang ilmu, dia mendidik anak-anak didik dia ataupun anak dia sendiri bermula dalam kandungan, sampailah dilahirkan dan diazankan, itu pun merupakan satu ilmu. Nak menunjukkan di sini bahawa Islam itu mementingkan ataupun amat mengambil berat tentang kedudukan ilmu kepada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, disebut qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau kita tanya diri kita pun, tanya budak-budak pun, tanya student kita pun, adakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabnya tidak. Orang yang berilmu ni dia ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. So kepada para pelajar, kepada para ibu bapa, kita kena pushkan diri kita. Kalau dari sudut ibu bapa, kena push kepada anak-anak supaya ada perasaan ataupun ada rasa ingin menuntut ilmu. Dan kepada anak-anak, jangan rasa leka, jangan rasa terbeban, jangan rasa susah menuntut ilmu, sebab ilmu itulah yang akan memandu kita sama ada kita pergi ke jalan yang betul atau sebaliknya. Tetapi kalau ilmu itu tidak ada, maka mungkin kita akan tersesat ataupun melalui jalan yang salah. So tidak dapat tidak, ilmu itu merupakan satu benda yang amat penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang pertama, yang saya kira adik-adik ataupun pelajar-pelajar kita ataupun ibu bapa kita sudah mengetahui bahawa dalam syariat, dalam Islam itu sendiri pun, yang ditekankan yang pertama ialah ayat Al-Quran yang diturunkan yang pertama ialah bab belajar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang terakhir itu, yang ayat yang last saya baca itu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kita boleh relate ataupun boleh tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril dalam wahyu yang pertama. Nak ceritanya di sini ialah betapa penting atau betapa pentingnya ilmu itu ataupun penguasaan sesuatu ilmu itu kepada orang Islam. Sehingga kan Nabi diajar oleh Jibril untuk membaca, untuk mempelajari ilmu. Itu zaman dulu, zaman yang tidak secanggih pada zaman hari ini. Jadi maka kita ni yang hidup pada zaman yang serba canggih, yang ada bermacam-macam teknologi. Ini pun satu teknologi yang satu medium yang kita gunakan untuk mendapat ilmu. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang disebut bahawa orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang sentiasa mencintakan kepada ilmu akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam satu tempat yang mengajar atau proses pengajaran, maka secara zahir kita nampak kita sahaja. Mungkin kita dengan guru kita, kita dengan kawan-kawan kita, tetapi kita kena yakin dan percaya bahawa ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, iaitu para malaikat, akan sentiasa mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan tidak terkecuali kepada kita yang kita kira dalam medium yang kita guna ni, iaitu medium dalam medium sosial ni, kita kata macam teknologi lah, menggunakan cara teknologi. Itu pun kita semua insya-Allah akan didoakan oleh para malaikat supaya sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maknanya Allah memudahkan kita satu jalan untuk memasuki syurga. Bukannya dengan sebab yang susah, bukannya dengan sebab benda yang payah, tetapi dengan menuntut ilmu, dengan berada dalam majlis ilmu, maka kita akan sentiasa didoakan oleh para malaikat supaya Allah memudahkan kita untuk masuk ke syurga. Dan hadis Nabi pun ada menyebut
tentang kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Antaranya yang disebut oleh Nabi SAW, kun aliman. Jadi kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahli. Yang hadis ni kita kena ambil macam mana? Kita kena ambil secara mendalam, secara khusus tentang kewajipan untuk menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, dia kata kun aliman. Jadilah kamu seorang yang berilmu. Apa orang yang berilmu? Orang yang berilmu, dia boleh menggunakan, memanfaatkan ilmunya untuk diri dia dan untuk orang lain. Itu orang yang berilmu. Contoh, dia ada sedikit sebanyak ilmu. Dengan ilmu tersebut, dia boleh membimbing diri dia, ahli keluarga dia, rakan-rakan dia, sahabat handai dia, masyarakat dia ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, kepada anak-anak didik sekalian, janganlah kita rasa jemu, janganlah kita rasa susah untuk menghadiri kalau ada kelas, kalau mak ayah kita daftarkan kelas kita, jangan kita bebankan dengan benda lain. Mana utamakan ilmu, sebab ilmu itu merupakan satu cahaya yang boleh menerangi kita di dunia dan juga akhirat. Okey, baik. Kun aliman aw muta'alliman. Kalau kita tak mampu untuk menyebarkan ilmu ataupun mengajarkan ilmu kepada orang lain, jadilah kita golongan yang kedua, iaitu aw muta'alliman. Apa dia aw muta'alliman? Iaitu golongan yang belajar. Macam kita semua yang berada dalam grup ni, dalam program ni, ini pun dikira satu proses mengajar dan belajar. So jadilah golongan yang kedua. Tak mampu jadi yang pertama, jadi golongan yang kedua, iaitu golongan yang dinamakan dengan au kun aliman au muta'alliman, yang sentiasa belajar. Belajar ni sebenarnya benda yang tidak ada noktah, sehingga kan ada hadis menyebut talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. So itu yang termasuk golongan orang-orang yang kedua. Kalau tak mampu untuk belajar, tak mampu untuk mengajar, maka kita cubakan diri kita untuk belajar. Okey, katakanlah tak mampu untuk yang kedua. Kun aliman tak boleh. Jadi orang alim tak boleh, orang berilmu tak boleh. Aw muta'alliman, orang yang belajar pun rasa tak boleh. Mungkin ada kekangan-kekangan yang tertentu, sibuk dengan hal duniawi yang tak putus-putus, belajar pun tak sempat. So jadilah kita golongan yang ketiga, iaitu aw mustami'an, golongan yang mendengar. Yang mendengar. Sebab mendengar pun merupakan satu proses untuk mendapatkan ilmu. Mendengar. Terkiralah dengar, macam ni pun kita dengar lah ni. Kita tak bercakap, saya je bercakap. So apa-apa yang ada maklumat-maklumat ataupun info-info yang masuk dalam diri kita, kita ambil ilmu tu. Itu termasuk dalam orang-orang yang mendengar. Tak apa lagi. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Tak mampu juga untuk menjadi orang yang mendengar, sibuk. Kita memanglah sibuk. Hidup dunia ni memang sibuk. Kalau nak sibuk ni memang tak habis. Cerita pasal sibuk memang tak habis. Pasal tu Nabi sebut dalam hadis, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antaranya masa lapang sebelum masa sempit. Sempit tu sibuklah. Kalau sibuk untuk mencari ilmu, tak apa. Itu boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Jangan kita sibuk bermula cilik mata, sampai ke tutup mata balik, tidur, cilik mata balik, tutup mata balik. Tak tahu, tak cara ilmu. Sama ada ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Jangan jadi gitu. Dan yang seterusnya Nabi sebut di sini ialah aw muhibban. Apa dia muhibban? Muhibban ni ialah orang yang cintakan ilmu. Dia tak mampu untuk belajar. Dia tak mampu untuk mendengar. Tetapi dia mampu untuk berdamping dengan orang-orang yang soleh, yang ilmunya banyak daripada kita. So, secara tidak langsung, ilmu itu akan sampai kepada kita. Macam contoh perumpamaan orang yang
orang yang jual minyak wangi dengan orang yang berniaga besi. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi walaupun kita tak beli pun minyak wangi tersebut, maka bauannya akan lekat pada diri kita. Tetapi berbeza dengan kita berkawan dengan orang yang menempa besi. Kalau tempa besi, kalau adik-adik tengok, tempa besi ni dia bakar besi itu untuk menghasilkan sesuatu, dia ketuk. Dia ketuk, dan bila ketuk, percikan api itu akan berterbangan di udara. Walaupun kita tidak duduk secara langsung ataupun tidak mengambil kerja tersebut secara langsung, tetapi benda itu akan, percikan api itu terkena kepada kita. Itulah diibaratkan kepada orang yang cintakan ilmu, dan hadis ini ditutup dengan wala takun khamisan, janganlah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang binasa. Binasa ni adalah golongan yang kelima, iaitu khamisan fatahli. Yang lima ni maksudnya mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, cintakan akan ilmu pun tidak, maka jadilah golongan yang kelima, iaitu dia akan binasa. Memang kita tengok di mana-mana sahaja kita boleh tengok. Kita boleh buat perbandingan. Perbezaan di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Itu secara jelas kita boleh buat pemerhatian perbezaan di antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. So bila kita bercakap dah panjang lebar berkaitan dengan ilmu ni, adakah kita tahu apa itu ilmu? Baru nak masuk pada pengertian ilmu. Setengah orang ni kalau saya tanya lah, biasa saya buat, kalau saya mengajar dekat surau, kat masjid, saya tanya. Tapi sini tak ada nak tanya dah sini. Nak tanya pun tak nampak siapa dia ada, tak tahu. Okey. So kita kena faham perbezaan ilmu. Kalau kita belajar tentang membuat nasi goreng. Contoh nasi goreng. Bahan-bahannya ialah nasi. Mesti ada nasi lah, sebab nama pun nasi goreng. Nasi, ada bilis, ada minyak, ada sayur, ada telur, ada daging. Itu nasi goreng yang sedap ni lah. Okey. Kita belajar cara bermula daripada awal. Macam mana cara nak masak nasi, bagaimana cara nak sejukkan nasi, bagaimana cara nak goreng nasi, bagaimana nak menjadikan nasi itu sebagai nasi goreng. Kita pun belajar. Kita belajar, kita pun faham cara buat nasi goreng. Kita pun balik buat nasi goreng tersebut dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu dinamakan ilmu. Dan orang yang mengaplikasikan ilmu yang dia belajar, itulah yang sebenar-benar. Sebab ilmu yang kita ada, kita kena aplikasikan dalam kehidupan. Jangan kita belajar, lepas buat balik, kita tak buat apa, tengok je kemasan, kita hanya makan nasi yang kita goreng. Kita tak cuba untuk buat sendiri. Itu yang diumpamakan sebagai pokok yang besar, yang rimbun, tetapi buahnya tak ada. Itu ilmu lah tu. Sebab ilmu ni adalah benda yang kita belajar dan kita boleh memanfaatkan benda tersebut. Ia berbeza dengan maklumat. Maklumat, contoh, kita pergi mana-mana, dalam perjalanan yang jauh. Kita tengok satu aksiden. Satu aksiden di antara motor dengan kereta. Motor dengan kereta. Lepas tu besoknya, masuklah cerita tersebut dalam surat khabar. Kita pun baca sekali lalu, tulislah situ. Biasanya surat khabar ni tulis mula-mula tu, okey, tempat, contohnya Shah Alam. Sebuah motosikal bertembung dengan sebuah kereta yang mengakibatkan pemandu motosikal tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Itu adakah ilmu? Adakah itu ilmu? Tak ada jawab. Jawab macam mana? Itu sebenarnya bukan ilmu. Itu maklumat. Pasal tu kita kena bezakan di antara ilmu dan maklumat. Kalau tak tanya, kalau saya tak sebut di sini, mungkin ada setengah-setengah daripada kita ni yang tak faham. Apakah ilmu? Ilmu ni sesuatu benda yang kita belajar dan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Contoh, kita belajar dari kecil.
Mula-mula nak makan, mak kita, ayah kita ajar kita, okey baca doa makan. Kita pun bacalah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita pun baca. Kita baca amin. Baca. Bila besar-besar kita mengamalkan benda itu sampailah sehingga hari ini kita menggunakan doa tersebut ketika mana kita nak makan. Itu di antara adab makan. Dan itu merupakan satu ilmu. Dan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, kita ajarkan kepada orang lain, maka benda itu akan menjadi pahala yang berterusan. Nabi SAW sebut, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, waladun salihun yad'u lah. Kita ni anak-anak semua ataupun ibu bapa, ajarlah anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, yang sentiasa taat kepada Allah, taat kepada ibu bapa, taat kepada agama. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, waladun salihun yad'u lah, ilmun yantafi'u bih, sadaqatun jariyah. Di antaranya ialah di situ disebut sadaqatun jariyah dan ilmun yantafi'u bih, iaitu ilmu yang bermanfaat. Kita belajar dan manfaatnya kita ajar kepada orang lain dan orang lain mengamalkan ilmu yang kita ajar, maka pahalanya akan berterusan sampai bila-bila. Itulah kelebihan di antara kelebihan-kelebihan yang ada pada orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu. So kita sebagai anak ataupun pelajar-pelajar, tanamkan dalam diri kita supaya kita rasa nak belajar. Sama ada Allah kurniakan kepandaian, kecerdikan kepada kita, itu nombor 2. Yang pertama, niatkan, ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu. Dan bila kita sebut pasal niat yang ikhlas ini dan ilmu yang bermanfaat ini, saya teringat kepada guru saya ketika mana saya belajar dulu. Setengah orang ni bila masuk sekolah, bila masuk sekolah menengah ke sekolah rendah ke, cikgu tanya, dalam kelas awak nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi apa? Lepas tu kita sebutlah. Biasanya yang top sekarang ni yang pekerjaan-pekerjaan yang utama, contohnya doktor, lawyer, lepas tu apa lagi? Arkitek, pilot, itulah yang top-top. Pasal tu kita belajar sungguh. Sebenarnya itu salah. Yang pertama, kita kena letakkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita boleh rancangkan diri kita berdasarkan kepada perjalanan pembelajaran kita ke arah mana kita nak bawa diri kita. Yang pertama, yang penting kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila niat itu betul, bila niat itu ikhlas, maka perjalanan yang akan kita tempuhi selepas itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mula-mula tu niat pun tak betul, maka dikhawatiri di tengah perjalanan menuntut ilmu adalah ada benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku sebab niat tu tak betul dah. Berbalik kepada apa yang disebut oleh guru saya. Bila belajar ilmu ni, disebut kepada saya lah, kepada kawan-kawan yang belajar ni. Dia kata, yang pertama kita kena niatkan ikhlas diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keredaan dalam menuntut ilmu. Nescaya apa yang kita hajati, apa yang kita ingini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sebut lagi, dia kata, segala hal keduniaan akan mencari kamu. Maksudnya faham tak situ? Kita boleh faham tak situ? Maknanya hal keduniaan, hal kehidupan akan mencari kita. Bukan kita hegih-hegih, kita sibuk-sibuk cari hal keduniaan. Maksudnya dari sudut rezeki, dari sudut pekerjaan. Kalau kita niat betul-betul, insya-Allah benda tu semua akan menjelma kepada kita. Setengah tu belajar sampai tahap level yang tertinggi lah. Ada masternya, ada PhD-nya. Tetapi kerja tak dapat-dapat. Kita tak dapat-dapat. Kita kena kaji. Kenapa benda tu berlaku dalam setengah orang. Mungkin niat ini tak betul.
niatnya tak ikhlas, jadi gitu. Tetapi kalaulah dia meletakkan Allah dan ikhlas itu di hadapan, di tempat yang pertama, maka insya-Allah benda tu akan datang bergolek kepada diri kita. Dan benda tu saya cukup yakin dan percaya, sebabnya benda tu berlaku kepada diri saya, alhamdulillah, dan kawan-kawan yang berada di sekitar saya sendiri pun alhamdulillah. Bukannya nak kata ikhlas seikhlas tu mungkin tak lah, tapi kita letak yang pertama, jejakkan kaki dalam satu majlis, dalam satu proses penyampaian ilmu, niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting bagi anak-anak yang sedang belajar, sama ada yang mengikuti smart kelas ke, yang belajar, tak kira lah apa-apa ilmu pun, matematik ke, jangan kita kata bahawa ilmu akhirat saja penting, tak. Ilmu dunia pun penting. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Sesiapa yang hendakkan kepada kebahagiaan dunia, maka dia hendaklah dengan adanya ilmu. Wa man arada al akhirata, dan sesiapa yang berhajat ataupun berkeinginan kepada akhirat, fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma ma'an, dan barang siapa yang hendakkan kepada kejayaan kepada kedua-duanya, iaitu dunia dan akhirat, maka hendaklah dia ada ilmu. Di situ berapa pentingnya ilmu kepada seseorang. Okey, baik. So anak-anak ataupun ibu bapa yang ada sini yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So dalam masa yang diberikan oleh Allah dalam nikmat yang berbagai-bagai, nikmat sihat masih ada, nikmat kelapangan masih ada, nikmat sihat masih ada, banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini terbukti dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung ataupun mengira nikmat Allah itu, maka nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya, sebab nikmat banyak sangat. Tetapi Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya segolongan ataupun sedikit sahaja golongan yang bersyukur. Jadi kita alhamdulillah anak-anak sekalian dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibu bapa yang baik, ibu bapa yang mengambil berat tentang pembelajaran anak-anak, maka gunakanlah nikmat yang diberikan, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini untuk mencari sebanyak mungkin ilmu, sebab ilmu Allah ini terlalu banyak. Banyak sangat ilmu. Kalau orang tu kata dia sampai profesor pun, hebat setara mana pun, memang diakui oleh dunia tentang kehebatan dia, maka dia tidak dapat menguasai ilmu-ilmu yang lain. Contoh, seorang doktor pakar, dia tahulah pasal ilmu kedoktoran, sebut pasal penyakit, dia tahu serba-serbi. Sebab dia pakar dalam bab tu. Nak ceritanya ilmu Allah ini amat luas, bukannya sedikit ilmu tu. Tapi kita bangga dengan pencapaian kita. Boleh bangga, boleh berbangga untuk memotivasikan diri kita. Tetapi jangan sebab kita bangga tersebut, kita meletakkan diri kita di puncak yang tinggi. Meletakkan diri kita ni di satu puncak yang tinggi disebabkan dengan kehebatan dan keilmuan yang kita ada. Cuba bagi kepada doktor pakar tersebut motor yang tak hidup. Padahal motor tak hidup tu pelak dia tak hidup. Pelak tak keluar api. Bila kita start tu kan, kita start motor tu, dia akan keluar spark pelak tu, akan keluar api tu, spark tu. Dan kemungkinan doktor tersebut tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut. Sebabnya dia tak pakar dalam bidang tu. Cuma dia pakar dalam bidang dia. Itu nak ceritanya, ilmu Allah ini sangatlah luas. Kalau terbanding tengok kepada ulama-ulama ataupun orang-orang alim yang hidup pada zaman sahabat, zaman Nabi SAW, kerja dia menuntut ilmu sampai ke akhir hayat. Sehingga kan setengah tu dipenjarakan, ada dipenjarakan. Dalam penjara pun dapat menyiapkan satu kitab ataupun satu buku yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Contoh Said Qutb. Said Qutb ni dia seorang kalau kita ni bahasa mudahnya ialah
cendekiawan lah, orang hebat di Mesir sana tu, dia dipenjarakan. Disebabkan oleh tidak bersetuju dengan pemerintah lah, biasanya macam itulah, tidak bersetuju dengan pemerintah, maka dipenjarakan. Dalam penjara pun dia masih memanfaatkan ilmu yang dia ada dengan mengarang satu kitab yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kitab tu kalau tak silap saya nama dia Fi Zilal Al-Quran. Kitab yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Itulah orang yang menggunakan usia, menggunakan kesihatan, menggunakan masa yang lapang untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mencapai keredaan sama ada di dunia dan di akhirat. Okey, baik. So itulah di antara, saya sebut tadi, di antara kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang yang sentiasa mencari ilmu, bukan sekadar untuk manfaat diri dia, dan benda tu boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain. Itu yang kita nak. Okey. So kita akan masuk dalam huraian yang kedua, kita akan masuk antara dalam bab adab menuntut ilmu. Islam ni merupakan agama yang sempurna, yang memang sempurna dan tidak ada cacat celanya. Kalau kita mengkaji, kita akan mendapat kesempurnaan yang sebenarnya. Islam mengajar kita dalam segala bab, adab dalam segala bab. Adab makannya, adab dengan jiran tetangganya, adab dalam bermasyarakatnya, macam-macam. Tetapi yang kita nak fokuskan di sini ialah adab bagi seorang penuntut ilmu. Tadi pun saya tersentuh sikit sebanyak. Apa itu ada adab yang mesti ada pada seseorang yang menuntut ilmu. Antaranya yang pertama saya dah sebut tadi, iaitu ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan kita mesti kita niatkan, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita sebut 5 kali sehari semalam dalam doa iftitah kita tersebut, inna solati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam menuntut ilmu, janganlah kita terpesong niat yang sebenar, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah kita ni, kebanyakan kita ni, macam saya sebut tadi lah, anak-anak didik kita, anak-anak kecil kita, tidak diasuh ataupun tidak diajar supaya meletakkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu di tempat yang pertama. So selepas ni kita cuba terapkan dalam jiwa anak-anak kita. Dan kalau anak-anak yang ada di sini mendengar perbincangan kita malam ni, letakkan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Okey. Dan yang keduanya ialah selalu memohon ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni ada ilmu yang tak bermanfaat. Contoh ilmu sihir. Ilmu sihir mungkin bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman, tetapi tidak bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, yang dicampakkan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, kita anggap ilmu sihir itu ialah ilmu yang tidak bermanfaat lah. Sebab dia menguntungkan satu pihak sahaja. Bila kita ada ilmu sihir, kita ajar ke orang. Dan di situ ada timbulnya satu kemudaratan. Mana orang yang kena sihir itu dia akan mudarat. Dan setiap yang mudarat itu ada penyebab. Dan setiap penyebab itu ada yang tukang buatnya. Bila belajar ilmu sihir, kita sihir orang, orang itu menderita, kita mendapat kepuasan, kita kena ingat. Mungkin kepuasan itu hanya sementara sahaja, iaitu kepuasan di dunia sahaja. Di akhirat sana, itulah yang dikatakan dengan iman. Kita tak pernah tengok bagaimana orang diazab dalam kubur. Bagaimanakah keadaan orang yang diseksa dalam kubur, yang berada dalam neraka, kita tak pernah tengok. Tetapi kenapa kita percaya dan kita yakin? Sebab itu melalui sabda-sabda Nabi SAW. Itu yang dinamakan dengan keyakinan yang kukuh dalam hati. Dosa, pahala, benda yang tak nampak, benda yang
yang dikategorikan sebagai ilmu ghaib. Tetapi kita kena percaya, kena yakin benda itu, sebab benda itu ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Itu yang dinamakan dengan kepercayaan yang sebenar-benar kepada perkara-perkara yang ghaib. So janganlah kita cuba nak belajar ilmu-ilmu yang salah, ilmu-ilmu yang bertentangan dengan agama, kerana benda itu akan memudaratkan diri kita sendiri. Kita kena ingat, akhirat itu hidupnya lebih panjang, hidup di dunia. So kita nak tempuh dalam tempoh di akhirat sana, disebabkan salah cari ilmu, disebabkan salah pilih ilmu, maka kita akan mendapat siksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiganya di sini ialah supaya kita sentiasa rasa haus. Apa haus? Haus ni rasa, kalau haus ni dahagalah. Dahagakan ilmu. Maksudnya rasanya biar ada dalam diri kita itu rasa ilmu tu tak cukup, tak pernah cukup. Gitu. Rasa nak belajar. Dan ilmu lah satu benda yang boleh dikatakan kalau kita belajar dalam satu benda yang sama, dalam masa yang sama, kita boleh menambahkan kepada ilmu pengetahuan yang kita ada. Tetapi dalam masa yang sama, kita rasa kita makin jahil. Kalau tak belajar, kita tak tahu benda tu. Bila kita belajar, kita tahu. Tetapi bila kita tahu pun, ada benda yang baru yang kita tak tahu. Contoh yang paling senang ginilah. Kita belajar dalam ilmu bersuci. Ilmu bersuci. Nak semayang, nak memulakan semayang, kita kena suci tempat, pakaian, badan. 3 benda tu. Contoh nak semayang, baju, seluar kena bersih. Tempat yang kita nak semayang itu kena bersih. Nak semayang dalam tandas tak boleh. Sebab tandas ni semua orang kata kotor. Walaupun tandas hotel, apa benda pun memang kotor. Tandas ni tempat kotor, tempat syaitan. Lepas tu, pakaian badan kita. Badan kita kena bersih. Sama ada hadas itu besar ke kecil, kita kena. So, bila kita belajar, kita tahu bab tu. Tetapi bila orang tanya kita, okey, nak tanya satu soalan, kata contoh, pakaian dah bersih. Lepas tu ada najis yang kita letak dalam satu bekas. Contoh Tupperware lah, Tupperware. Ambil satu najis, letaklah Tupperware, letak dalam poket, kita semayang. Kalau kita tanya persoalan tersebut, ada semayang tu sah? Sah ke tidak sah? Sebab itu bukan pakaian kita. Tetapi benda yang tersebut duduk dalam pakaian kita. Sah tak sah? Kalau saya tanya dalam sesi kuliah depan orang ni, mesti ada tanya separuh ni sah, separuh tak sah. Maknanya jawabnya bermacam-macam. Dari situ kita cuba untuk merungkai masalah tersebut supaya kita dapat menjawab ataupun memberi jawapan yang tepat berkaitan dengan persoalan yang diajukan. Itu maksud saya sebut tadi, bila kita belajar, ilmu makin bertambah. Tetapi dalam masa yang sama, ilmu itu rasa tak cukup. Gitu. Ia tak sama dengan harta ataupun wang ringgit. Contoh kita ada duit RM50. Kita beli dekat supermarket RM20. Bakinya RM30. Maknanya berkurang. Bakinya berkurang. Kalau kita membiasakan diri kita dengan sedekah, dengan membelanjakan kepada jalan yang benar, yang betul, maka dia akan mendatangkan keberkatan dari sudut harta. Dia berbeza di situ. Kita kena faham tentang ilmu tadi. Sama ada kita belajar ataupun kita rasa kita alim dah, kita pun tak belajar, maka habis itulah. Okey, itu contoh. Dan yang seterusnya di sini ialah kita seorang pelajar, kita seorang yang sentiasa menuntut ilmu, mesti ada sifat menghormati kepada guru ataupun menghormati kepada ibu bapa kita. Itu yang penting. Kita kena letakkan ibu bapa kita itu orang yang rapat dengan kita, orang yang selalu mendoakan kita, sebab keberkatan dalam menuntut ilmu berada kepada kedua ibu bapa. Siapa yang
yang sentiasa berdamping ataupun sentiasa mendapat restu daripada kedua ibu bapa, daripada guru-gurunya, maka baginya mudahlah untuk kita memperolehi kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat. Dan oleh itu anak-anak sekalian, pelajar-pelajar sekalian, cubalah dalam proses menuntut ilmu, jangan kita ada sedikit pun rasa yang boleh mengguriskan kepada hati guru kita, hati kedua ibu bapa kita, disebabkan oleh tingkah laku kita. Itu benda yang utama dalam menuntut ilmu bagi seseorang pelajar. Pegang benda ini betul-betul, insya-Allah kita akan beroleh kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat. Dan kita nak, kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kejayaan itu biarlah kita mendapat kejayaan yang cemerlang di dunia dan juga tidak ketinggalan kejayaan di akhirat. Okey. Dan di antara adab-adab lagi ni ialah kalau kita ilmu ada sedikit sebanyak, ilmu yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu yang sedikit ini, yang kita je rasa banyak sebenarnya. Kita je rasa hebat, tetapi sebenarnya Allah dah sebut dalam Quran, dia sebut wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak aku berikan kepada kamu wahai Muhammad ataupun umat Muhammad, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, daripada ilmu itu hanya sedikit sahaja. Kita jangan rasa bangga, jangan rasa kita ni hebat, jangan rasa kita ni dipandang tinggi oleh masyarakat disebabkan ilmu kita, sebab sebenarnya ilmu itu yang mutlaknya, pemegang mutlak khazanah ilmu ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diamanahkan untuk menjaga ilmunya, dan ilmu itu bukannya banyak pun, sikit sangat je. Janganlah kita rasa ilmu itu dengan sebab ilmu itu dia berbangga dengan ilmu tersebut, maka dia lupa kepada asal usul, iaitu yang memberi ilmu, yang memelihara ilmu itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. So bila ada ilmu itu, hendaklah beramal dengan ilmu pengetahuan supaya benda itu akan menjadi satu keberkatan dalam hidup kita. Kita tak perlu untuk jadi alim pun. Bunyi macam gangguan sikit. Ada bunyi macam Maryam apa benda kat luar tu. Kita kena beramal dengan ilmu kita. Bila kita belajar, kita dapat menguasai sesuatu ilmu, maka kita beramal supaya ilmu itu sebati dengan jiwa kita, melekat daripada diri kita, dan bila benda itu dah ada dengan kita, maka mudahlah kita untuk untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, kepada orang ramai, supaya dia boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain. Dan orang yang sebaik-baik dalam kehidupannya ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu Nabi sebut dalam hadis, disebut sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya hidup ni biar ada manfaat. Jangan kita hidup ni menyusahkan kepada orang lain. Biarlah manfaat itu tak besar pun tak apalah. Janji ada manfaat yang orang boleh ambil daripada kita. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan ilmu keagamaan. Benda itu akan menjadi satu pahala yang sentiasa mengalir dalam hidup kita sampai bila-bila lah. Maksud sampai bila-bila lah. So adik-adik, anak-anak yang masih belajar, yang masih muda, yang masih di bangku sekolah, jangan jemu. Jangan jemu, jangan rasa terbeban, jangan rasa susah, jangan rasa payah, sebab kepayahan yang kita lalui pada hari ini akan mendatangkan satu kebahagiaan yang kita tidak jangka pada masa hadapan. Tidak ada orang yang tak belajar, lepas tu tak pandai, hidup senang lenang. Mungkin adalah setengah-setengah tu. Setengah-setengah tu mungkin dia mewarisi harta kekayaan daripada ibu dan ayah dia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang kaya, itu lainlah. Tetapi benda tu mungkin 1,000,000, 1,000, 1 dah 1,000 ada mungkin ikutlah. Kebanyakannya kita kena berhempas pulas semasa diberikan pinjaman, diberikan kelapangan,
diberikan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mencari ataupun mengejar sebanyak mana ilmu yang kita dapat demi untuk membimbing diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, orang yang seagama dengan kita di masa hadapan. Kalau kita rasa kita ni dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang kaya, tak perlu kepada ilmu, boleh. Tetapi mungkin di tengah jalan pengurusan tentang kekayaan yang tidak berlandaskan atau tidak berpandukan pada ilmu yang betul akan menemui kegagalan. Tetapi kalau orang yang asal usulnya tidak kaya, contoh saya nak buat satu cerita sini. Contoh, semua kenal motor Honda motor Honda. Motor Honda yang ada dekat rumah kita tu lah, yang kampung kita yang tok nenek kita pakai Honda Cup dulu tu. Kita boleh tengok bagaimana asal usul motor Honda itu yang dibuat di Jepun bertapak di Malaysia sampai hari ini. Siapakah orang ataupun manusia yang bertanggungjawab untuk mengimport motor tersebut sampai ke negara kita ni dan bertahan sampai hari ini. Dan adik-adik, anak-anak boleh Google benda tu. Semua benda tu adalah internet. Itu berasaskan kepada ilmu. Dan kalau kita tengok kepada atuk tua tu, yang awak Sabah Minggu pergi masuk dalam mall makan ayam goreng tu. Makan ayam goreng tu. Di manakah dia bermula? Dan dia melalui kegagalan berapa kali? Bertipe-tipe kegagalan yang menimpa pada diri dia. Tetapi akhirnya dia dikenali, dia berjaya. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia ada satu sifat, iaitu sifat tidak berputus asa. Maknanya kita ada satu, tanamkan sifat keyakinan dalam diri kita, kita nak berjaya. Dan nak berjaya itu, kita kena garapkan dengan ataupun kita kena formulakan dengan ilmu yang kita nak capai. Contoh, kita nak menjadi seorang usahawan yang berjaya. Macam manakah cara untuk menjadi usahawan yang berjaya? Kita jangan belajar ilmu motor. Bila kita nak jadi usahawan yang berjaya, belajar ilmu motor, jadi usahawan berjaya juga. Tapi usahawan yang ada bersangkutan ataupun ada sangkut paut dengan motor lah. Tak apalah mana-mana pun. Janji kita kena pilih jalan yang betul. Sebab adik-adik ataupun anak-anak di sini, masih di bangku sekolah, yang muda-muda, yang perjalanannya hidup masih panjang, kalau ikutnya gitulah, ikut adat hidupnya gitulah. Yang tuanya pergi dulu daripada yang muda. Tetapi kalau takdir Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana kamu berada sekalipun, ainama takunu yudrikumul maut. Kematian itu fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu berada dalam satu binaan yang kukuh, dan Allah takdirkan kita meninggal umur sekian-sekian, maka kita tak boleh sa'atan wala yastaqdimun. Nak tangguh walaupun satu saat ataupun nak undur ke belakang satu saat, nak ke depan satu saat, tak boleh. Itu benda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan segala kebaikan yang semua diimpikan oleh setiap manusia, contohnya umur yang panjang. Kita sekarang ni pun berada di bulan Rajab, dah bulan Rajab. Dan bulan Rajab ni selepas tu menitinya bulan yang seterusnya itu Syaban. Lepas tu masuk Ramadan. Dan kita harap kita semua ni sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan disampaikan kepada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. So, masa yang diberi kepada saya adalah sejam. Saya curi-curi tengok jam sebelah saya ni, dah nak menghampiri sejam dah. Boleh lagi nak bercakap 1 jam lagi, tapi saya fikir orang nak dengar atau ada kedak, tak tahulah. Saya boleh bercakap, tapi ginilah, cakap seorang diri gini. Sebenarnya saya bercakap seorang diri tak biasa sangat. Sebab saya, bila ada kuliah, saya cuba menggunakan kaedah 2 hala. Saya tanya, yang ada depan saya tu saya tanya. Di situ dia boleh menceriakan keadaan. Apa-apa pun, segala perkongsian yang kita kongsi bersama malam ini, anggaplah benda itu boleh memberi satu aura positif kepada diri kita,
supaya menjadi seorang Muslim atau mukmin yang lebih cemerlang pada masa hadapan dan dinaungi serta dipayungi ataupun dipandu oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi seorang mukmin, seorang Muslim yang berjaya berpandukan kepada ajaran agama kita, dan insya-Allah kalau kita berpandukan kepada ajaran agama kita, kita mengikuti segala apa yang disarankan dalam agama kita, sama ada dalam adab adab menuntut ilmunya, dalam segala aspek kehidupan, maka insya-Allah kita akan berjaya di dunia, tambah-tambah lagi kita akan berjaya di akhirat. So sebagai penutup perkongsian ilmu kita pada malam ini, saya nak menyeru kepada adik-adik, kepada ibu bapa sekalian, supaya kalaulah rasa menuntut ilmu itu merupakan satu kesukaran bagi kita, satu kepayahan bagi kita, anggaplah itu hanya seketika sahaja. Sebabnya kalau orang yang bercucuk tanam ataupun menuai, dia pun ataupun yang mengusahakan tanaman, itu pun benda yang sama bagi dia. Contoh dia tanam hari ini, tanam durian. Pagi-pagi pergi siram, bubur baja. Kalau kena musang king tu, dia kena manja, pokoknya manja sikit, kena siram lagi, kena bubur baja lagi. Maknanya benda tu proses yang perlu dilalui. Sama dengan proses menuntut ilmu. Tetapi kita kena ingat, satu masa kalau dia menghasilkan buah, buah itulah yang boleh memberikan satu kegembiraan yang besar kepada kita. Dan di sini kita boleh simpulkan buah bagi seorang yang menuntut ilmu ialah kejayaan dalam kehidupan. Dan kita nak hidup ni, kita nak berjaya. Tetapi kalaulah ilmu tidak ada dalam diri kita, maka agak mustahil kita akan berjaya di kemudian hari, melainkan yang telah diazalikan ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak ada ilmu pun dia akan berjaya. Tetapi mungkin asbab-asbab yang lain, antaranya dia itu dah memiliki ataupun mewarisi harta daripada kedua ibu bapanya. Tetapi kita kebanyakan orang biasa ni, orang awam macam kita ni, tidak bukan untuk mencapai kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat, maka kita mestilah berdamping dengan ilmu, sama ada ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Saya rasa setakat itu dululah perkongsian kita pada malam ni, dan anggaplah benda yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin ada kekeliruan, ada kekhilafan, itu disebabkan oleh diri saya sendiri sebagai manusia yang lemah, dan itu tidak dapat dinafikan bahawa setiap manusia itu ada kelemahan yang tersendiri. So kalau ada silap salah, saya minta maaf awal-awal. Kalau membosankan, minta maaf juga. Tetapi anggaplah benda-benda yang manfaat itu boleh memandu kita ataupun boleh diambil iktibar daripada apa-apa kata-kata yang bermanfaat untuk kita lebih berjaya di masa hadapan. So saya tutup, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian dan kata-kata dari Ustaz. Okey, rasanya memang Ustaz kurang biasa one way kan? Memang kurang biasa. Kurang biasa. InsyaAllah nantilah, insyaAllah kalau kata one smart class kita buat road tour ke apa, kita ajak Ustaz sekali, kita boleh buat sesi sama-sama dengan anak-anak Malaysia Smart Class. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua. Terima kasih kerana meluangkan 1 jam bersama Ustaz Mansur dan kami di Smart Class. Dan alhamdulillah malam ini juga kita bersiaran langsung di Khalifah Media Network. Suka saya di sini nak petik satu apa yang Ustaz cakap tadi. Ustaz kata yang penting jangan pernah putus asa untuk belajar. Sama ada cerdik ke, kurang pandai ke, itu kemudian. Yang penting ialah niat kita nak belajar tu kena letak depan. Kalau kita sebagai orang Islam, kita sebut nawaitu. Okey. So maksudnya tak semestinya
kita ni nak pandai saja baru boleh nak belajar tu seronok. Tak. Okay, so seperti mana yang kita sendiri di Smart Class sampaikan kepada anak-anak Malaysia Smart Class ialah yang penting kita belajar dulu, kita teruskan usaha untuk belajar. Okay, dan seperti Ustaz Mansur cakap, kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama. Ilmu duniawi pun penting, ilmu akhirat pun penting juga. Sebab kalau ilmu duniawi tak penting, susahlah kita nak hidup kat dunia ni sebab kita sekarang masih hidup lagi. Tapi nanti insya-Allah lepas kita dah meninggal, bila dunia akhirat tu lebih lama, susah juga kalau tak ada ilmu agama. So sebab tu di Smart Class insya-Allah kita pun ingin balancekan untuk seimbangkan kedua-dua tu. Maksudnya kita provide ilmu duniawi dan insya-Allah lebih-lebih lagi kita akan tambahan kelas untuk ilmu-ilmu agama Islam. Okey, Ustaz terima kasih sangat-sangat luangkan masa sama. hari ini. Kami faham yang esok ya Ustaz nak balik ke. Okey, so safe drive. Selamat perjalanan. Thank you. InsyaAllah ada perjalanan yang selamat. Rasanya mungkin ramai kat balik esok ni tak? Jam. Masih ramai lagi ni, masih ramai lagi. Kan ada lagi yang tak balik dari kampung. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan juga masih lagi berada di kampung dan esok nak cepat-cepat balik ke bandar, semoga perjalanan selamat dan selamat sampai. Okey, terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Mansur dan juga tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok 8:30 malam untuk kelas percuma yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum.